Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia, Pemangku Raja Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Said Sirajuddin Jamalul Lail. Ampun Tuanku, Pati mewakili Gasma merapak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis berangkat ke majlis pada malam ini. Sesungguhnya keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis akan menambahkan lagi seri majlis ini. Ampun Tuanku, patik pohon ampun limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis untuk patik meneruskan ucapan kepada hadirin hadirat yang hadir pada hari ini. Ampun Tuanku. Gasma iaitu ringkasan dari Gabungan Ahlus Sunnah Malaysia, ditubuhkan pada tahun 2016 dengan tujuan untuk menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan cara menggabungkan sebanyak mungkin pertubuhan atau persatuan yang bergerak dalam bidang dakwah di bawah satu payung supaya usaha dakwah menjadi tersusun, terancang bagi mencapai matlamat. Sehingga kini alhamdulillah, jumlah persatuan yang bersama dengan Gasma dari seluruh negara adalah 120 buah persatuan. 120 buah persatuan. Pergerakan Gasma menerusi prinsip perpaduan, persamaan, perkongsian dan saling membantu, sokong menyokong dalam menjalani usaha dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu ke atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong ke atas dosa dan pelanggaran. Juga sebagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah atau agama Allah, dan jangan kamu berpecah belah. Sekali lagi, patik bagi pihak Gasma merapak sembah menjunjung tinggi setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis berangkat ke majlis ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku, ampun Tuanku. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Abdullah bin Yassin, pengurusi Majlis Syura Pertubuhan Gabungan Ahli Sunnah Malaysia Gasma
Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Majlis seterusnya menyebut Yang Berusaha Dr. Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Rabitah Ulama dan Da'i Asia Tenggara, RUDA, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ba'd. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Duli yang maha mulia, pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin, putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, hafidhakumullah. Saya selaku Presiden RUDA dan mewakili seluruh keluarga besar RUDA menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas limpah perkenan Duli yang maha mulia. Tuanku pemangku Raja Perlis berangkat ke majlis pada malam ini yang akan menambahkan lagi seri majlis ini insya Allah. Ampun Tuanku Duli yang maha mulia, perkenankan saya meneruskan ucapan kepada hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, dan sebagiannya akan saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab untuk mereka-mereka yang tidak bisa berbahasa Melayu. Yang berhormat Esko, saya tak tahu semua, mohon maaf, Esko, ya. Div, ya. Sahibus Samaha Profesor Dato Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Negara Perlis. Fadilatul Syekh Profesor Ad-Duktur Isa Al-Masmali, pensyarah di Universitas Nurul Qura. Yang amat berbahagia, yang berbahagia Dr. Abdullah bin Yasin, Syura Gasma, juga Presiden Gasma dan seluruh pengurusi Gasma. Para peserta Multaqa Gasma dan RUDA, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah kita semua bisa hadir dan berkumpul dalam majelis Multaqa Gasma dan RUDA. Malam ini penutupan Multaqa Gasma dan dimulai peresmian Multaqa RUDA, Rabitah Ulama wa Du'at Janub Syarq Asia. RUDA adalah perkumpulan ulama dan para da'i se-Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkukuh persatuan umat Islam di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga agar dapat membangun dan menguatkan kerjasama dalam islahul ummah melalui bidang dakwah, ilmu, sosial, dan lain sebagainya. Sejak didirikan pada tahun 2014, RUDA telah melakukan berbagai kegiatan termasuk multaqayat yang hampir dilakukan setiap tahun, kecuali di tahun 2020 sampai 2022 disebabkan COVID-19. Sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini, tahun 2023 Miladiyah 1444 Hijriah, kami dapat kembali melaksanakan multaqa ini dengan keutamaan dari Allah SWT, kemudian atas kerjasama RUDA dengan Jabatan Mufti Perlis, juga atas sokongan Gasma dan Fadilatul Syekh Ad-Duktur Isa Al-Masmali. Dan untuk itu semua kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wa jazakumullahu khaira.
Multaqa Ruda yang ketujuh ini mengangkat tema perpaduan ummah, ummatan wahidah. Dan ini sebagaimana firman Allah SWT, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, di ayat lain wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini dimaksudkan untuk terus menguatkan perpaduan umat, terutama antar kelompok-kelompok ahlus sunnah, yang mana bila mereka berpadu maka umat akan kuat dan jaya insya Allah. Unwanu hadal multaqa ummatan wahida, wa na'ni bidzalik annana nuqawwi hadha al-mawdu' wa li'anna al-ummah khassatan min fi'at ahlus sunnah wal jamaah idza tahadu sayakunu quwwatan wa izzatan lil ummah islamiyah. Salah satu isu yang penting dalam kaitan dengan tajuk ini adalah perpaduan dan kerjasama antara dua kelompok besar ahlus sunnah yang dikenal dalam masyarakat Melayu sebagai kelompok aswaja dan kelompok penganjur sunnah. Ini mohon maaf istilahnya sudah terkenal terutama di Indonesia, Malaysia. Yang kedua-duanya membawa nama sunnah, tetapi masih sering terjadi kesalahpahaman di antara keduanya. Memang ada perbedaan dan perkara-perkara yang diperselisihkan, tetapi sepanjang penelitian dan pengetahuan kami, kedua-duanya sama dalam hampir semua pokok-pokok agama Islam. Begitu pula dalam menghadapi aliran-aliran sesat seperti Syiah, Ahmadiyah, liberalisme dan lain sebagainya. Wa nahnu na'ni bihadzal mawdu' naqsud bi fi'atain kabiratain min ahli sunnah wal jamaah allatani ishtaharata fi asy-sya'b al-Melayu bimusamma ahlus sunnah wal jamaah wa fi'a ukhra fi'a tuhawil an tuhyi as-sunnah min jadid. Wakiltahuma tahmil ism as-sunnah sahih anna bainahuma ikhtilafat walakin fil haqiqah hunaka ittihad, hunaka taqatu', bal naqul annahum la yakhtalifuna fi kathirin aw fi al-akthariyah min mabadi al-Islam dinana al-hanif, khassatan fi muwajahati at-tayyarat al-haddama mithl asy-Syi'ah wal Ahmadiyah al-Qadianiyah wa kadzalika al-liberaliyah wa ghairi dzalik. Semoga multaqa ini dapat menjadi salah satu jalan mewujudkan perpaduan yang dicita-citakan dengan tetap mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya, multaqa ini juga diharapkan dapat membangkitkan semula semangat dakwah para ulama dan umat, terutama setelah COVID-19 yang dirasakan telah memberikan penurunan dan kelesuan, dan yang lebih pentingnya lagi adalah meningkatkan kerjasama dakwah di antara umat di ASEAN dalam berbagai bidang dan berbagai level, termasuk secara khusus pada generasi milenial. Wa na'ni aidan bihadzal multaqa ihya min jadid aw taqwiyat ruh ad-da'wah allati rubbama qad ta'assarat bisabab al-jaiha allati ammad ad-dunya. Wa kadzalika al-aham min dzalika kaifa nuhaqqiq at-ta'awun ad-da'wi fi jami'il majalat wa kadzalika fi jami'il khalfiyat wa na'ni bi sifatin khassa al-jil al-alfiyah yusammuna bil millennial fi lughatil asr. Insyaallah semua itu akan dibahas
dalam sesi-sesi yang akan berlangsung hingga esok malam, insya Allah dalam bahasa Arab sebagai bahasa resmi Ruda dalam berbagai aktivitasnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zaitun Rasmi, Ketua Rabitah Ulama dan Da'i Asia Tenggara Ruda. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih. Ampun tuanku yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, majlis pada malam ini diteruskan lagi dengan ucap tama multaqah yang akan disampaikan oleh Sahibus Samhah Profesor Datuk Arif Perkasa, Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis. Majlis dengan ini mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera Perlis maju. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis, Patik memohon perkenan bawah duli Tuanku untuk menyampaikan ucapan, sebenarnya ucapan aluan je. Disebut ucap tamu, ucapan aluan saja. Di dalam majlis ni mohon perkenan Tuanku. Ampun. Yang dikasihi Al-Fadil Dr. Zaitun yang datang jauh daripada Indonesia sebagai Presiden Ruda, Fadilatul Syekh Dr. Abdullah Yassin yang merupakan pimpinan GASMA, juga kepada yang berbahagia Al-Ustaz Muhammad Nazim Muhammad Nur selaku CEO MAIPS yang duduk di depan ni. Dia tolong kira duit kat kita. Wa kadzalika al-muhtaram Fadilatul Ustaz Dr. Isa Masmali min al-Mamlakat al-Arabiyyah Saudiyah. Ahlan bikum jami'an. Saya insya-Allah akan sampaikan ucapan ni dalam bahasa Melayu, tapi saya akan ringkaskan sedikit setiap nuktah itu di dalam bahasa Arab. InsyaAllah nadhran ila ba'dul ikhwah alladhi la yafhamuna al-lughata al-malayawiyah, فإن شاء الله أنا سأرخص بعض النقاط مهمة باللغة العربية حتى نستفيد جميعا. فأقدم الكلمات باللغة الملايوية أولا، بعد ذلك لا تخافوا إن شاء الله أترجم إلى اللغة العربية. هذا بأمر نائب الملك، قال لي يعني خلي تترجم لهم حتى لا يجلسون بغير شيء يفهمون. Yang pertamanya saya suka untuk mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada semualah. Dan kita bergembira dengan pemilihan Perlis ini, dan kita harap insya-Allah ke depan pun masih lagi pilih Perlis lah. Awalan uwaddu urahiba bi jami'ikum ila wilayat Perlis. الفضلاء من العلماء والدعاة إلى الله، فنحن حقيقة نتشرف بوجودكم واختياركم ولايتنا لهذا المؤتمر أو مؤتمرين القسمة ورودا، ونعتبر شرفا لنا
ونتمنى في المستقبل إن شاء الله فاختياركم أيضا يعود إلينا فنستطيع بذلك أن نستضيفكم مرارا وتكرارا إن شاء الله. Itu yang pertama. Wa narju min Allah an yamunna bi hadhihi ziyarah ni'matul iman wa wal rahmah wal barakah li ahli hadhihi al wilayah bi wujudi wujuhut tayyibin min al ulama wad du'at ila Allah azza wa jalla. Itu yang pertama. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua. Yang kedua, nuktah saya ialah saya ingin mengingatkan diri saya bahawasanya kemuliaan kita ini ialah dengan dakwah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kita merasa mulia akan atau diberikan kemuliaan oleh Allah disebabkan kerana kita menjadi pembawa risalah Islam, pembawa hidayah Allah Azza wa Jalla kepada manusia. أريد أن أقول أن عزتنا هي الدعوة إلى الله عز وجل. Sesungguhnya kemuliaan kita ialah dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna izzatana عندما نكون حاملي هذه الرسالة رسالة الإسلام والهداية إلى الناس هذه هي العزة. Inilah kemuliaan. Seperti mana yang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sebut. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu an fima rawa Al-Hakim fil Mustadrak. Kunna huwa wasaf al-Arab. Kunna adhilla qaumin fa'azzana Allahu bil Islam. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. Al-Hakim dan Al-Mustadrak meriwayatkan Umar bin Khattab menyebut hal ini ketika membuka kota Baitul Maqdis. Apabila orang komplain melihat baju khalifah tidak begitu cantik dibandingkan baju orang ramai yang hadir. Kata Umar, kita dahulu, yakni Arab adalah kaum yang hina. Allah telah muliakan dengan Islam. Jika kita mencari kemuliaan selain daripada apa yang Allah muliakan, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga saya ingin sentuh ialah dalam sejarah manusia ini, manusia berjaya menempatkan diri mereka di persada sejarah, di persada nama yang baik ataupun nama yang diangkat di kalangan manusia melalui beberapa cara. Lau nazarna ila tarikh najid anna hunaka iddat at-turuq كيف دخلت الشعوب والأمم التاريخ. Kita akan dapati beberapa cara bagaimana manusia masuk ke dalam pentas sejarah. Banyak cara. Wa ahammuha thalathatu madakhil. Yang penting yang wa awdahuha in sahhat ta'bir ataupun yang jelas tiga cara manusia berjaya menempatkan diri mereka dalam sejarah. Ana aqulu hadha istifadan min ma katab Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi fi kutayb saghir lahu kaifa dakhala al-Arab at-tarikh. Ada beberapa cara. Cara yang pertama ialah dengan cara penjajahan. Masuk, menawan, menjajah bangsa yang lain.
Ini telah dilakukan sejak dulu Rom, Parsi, telah dilakukan oleh empire-empire besar di dalam sejarah. Telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan yang kuat di zaman kita ini juga. Apa yang telah dilakukan oleh British, apa yang dilakukan oleh Spain, Portugal. Semalam saya melihat dokumentari peperangan antara dalam negara Jepun, Nobunaga dan Nobukata, dan Imagawa, kuasa-kuasa tokoh-tokoh besar yang membentuk sejarah Jepun. Semuanya melalui penaklukan, bunuh, takluk. Dan Malaysia, Indonesia juga ada sejarah, ditawan oleh orang lain. Kita merasakan diri kita menjadi budak kepada penjajahan. Penjajah sentiasa dilihat atas, sehingga hari ini pun masih lagi orang Indonesia merasa gerun dengan Belanda, walaupun Belanda sudah menjadi kerajaan yang kecil. Orang Malaysia masih lagi cutinya mesti di London, walaupun British sudah tidak lagi menjadi seperti yang disifatkan. The sun never set in the British Empire. Al-madkhul awal, terjem mulahazat. Al-madkhul awal, الشعوب والأمم دخلت التاريخ من طريق الغزو والاستيلاء والحكم والمسيطرة على الآخرين عسكريا واستعمار، إن كان هذه تعبير صحيحا، لكن هذا استعمار قد لا يوافقه كثير من الناس لأنه من عمارة، فلا يعمل عمارة، وإنما هو الاستيلاء والحكم. Tetapi maksudnya ialah penguasaan. Hada tariqul awal. Hada ma fa'alahu Rum wal Furs wal Britania wal kullu هؤلاء الذي عندهم سلطة العسكرية قوية في التاريخ البشر. Ini jalan yang pertama. Jalan yang kedua untuk kita menempatkan diri kita dalam sejarah ialah dengan kita mempunyai kebijaksanaan, kesenian, falsafah dan seumpamanya yang menjadikan orang lain terpengaruh. Ini apa yang berlaku kepada falsafah Yunan. Apa yang berlaku kepada falsafah Greek, walaupun dia tidak menawan dunia Arab, tidak menawan dunia Kristian, tapi falsafah mereka menguasai dan kemudian berlaku perubahan falsafah. Nak bagi mudah sekarang, kita dengan Korea. Korea tak pernah datang tawan. Korea bukan Jepun, tapi orang Malaysia sekarang makan Korea, restoran Korea, nak berbahasa Korea, cuba nak jadi macam lelaki-lelaki Korea. Ini salah satu jalan bagaimana bangsa lain boleh menguasai bangsa lain. Al-madkhul tsani, hatta la ansa utarjima ila الشعوب والأمم دخل التاريخ أو يمكنوا أنفسهم في التاريخ من خلال العبقرية الفنية، الذكاء الباهر، melalui kebijaksanaan, qiyadatul aql wal falsafah, kama fa'alahu Yunan, kama fa'alahu ba'du syu'ub. Hum la yadkhuluna ila buldanin ukhra min tariq al-askar أو الجيش، وإنما من طريق العبقرية الفنية
wa qiyadatul aql wal falsafah. Ini adalah cara yang kedua. Dan kemudian apabila zaman berubah nanti, Korea pun dah tak ada. Dulu kita dikuasai oleh Bollywood. Ingat tak? Saya tak pasti di Indonesia macam mana. Ada juga ya. Bollywood. Semua Hindustan nak baju, nak kahwin lelaki mesti macam Shah Rukh Khan. Karena الآن أنا أظن ذهب إليكم هؤلاء هندوستان أفلام هندية وكذا كان عندنا. Lalu ada kesan, dahulu ada kepada kita. Tetapi saya ingin bercakap dengan jalan yang ketiga. At-tariqus thalith atau al-madkhalus thalith. Jalan yang ketiga. Bagaimana sesuatu kaum dapat menguasai kaum yang lain. Jalan yang tidak pernah dimasuki oleh kaum-kaum yang lain. Yang dibawa oleh Islam. Apa jalannya? Jalannya ialah dengan kita menjadi pembawa risalah, pembawa mesej dan hidayah kepada manusia. Pembawa mesej keinsanan. Dengan hal inilah Arab di padang pasir yang tidak pernah diperdulikan oleh sesiapa pun, tiba-tiba bertukar menjadi empire yang besar. Bahasa mereka dipakai. Orang-orang Rom dan Parsi kembali memakai bahasa Arab. Bahkan sesiapa yang pergi melihat sejarah Oxford, sejarah Cambridge, pada zaman Andalus masih berkuasa, pada zaman Islam sampai ke Europe, bahasa di dalam permusyawaratan ataupun bahasa golongan elit ialah bahasa Arab. Sebab itu sehingga pakaian jubah ada 4 segi di atas kepala sebagai melambangkan menjunjung Al-Quran telah menjadi pakaian dunia. Kerana apa? Bahasa Arab yang tidak pernah dipedulikan. Padahal orang Arab mempunyai syair yang bagus, penunggang-penunggang kuda yang hebat, pemanah yang hebat, orang-orang yang berani. Gagal untuk Arab menempatkan diri mereka di persejarah-sejarah. Tiba-tiba apabila mereka membawa risalah Islam, mereka telah berubah. Mereka menjadi umat yang kuat. Madinah yang lebih kecil daripada Kangar keseluruhannya rasa, telah menjadi empire yang besar. Arab telah dihormati. Kerana risalah Islam. Kerana mereka mengubah daripada umat yang hidup untuk diri mereka kepada umat yang hidup untuk orang lain. Al-madkhalu thalith. آسف أنا أترجم الآن. المدخل الثالث المدخل الذي دخل بها العرب المسلمون التاريخ. وبهذا المدخل مكنوا أنفسهم حتى يكونوا مذكورين محمودين في تاريخ البشر. هو مدخل الرسالة والهداية. عندما أصبحوا العرب من أناس كانوا يعيشوا لحياتهم فقط، يعيشوا لغيرهم، حاملي رسالة الإسلام والدعوة والهداية إلى الناس، حاملي رسالة الإنسانية، رسالة الطهر، رسالة التوحيد الخالص
Risalatul dinun naqi ila nasi kafah. Hadha huwa madkhal, aqwa madkhal, wa a'maquha, wa aktsaruhu baqa'an wa julud wa khuludan. Ini adalah pintu masuk yang paling kuat. Qad baqiya Arab qurunan wa alafan minas sinin laisa lahum sya'nu bil alam wala lil alam sya'nu bihim. Dunia tak peduli pun ma fihim min furusiyati wa hamasa wa asy'arul arab tatadaffaq kasyallal wa tajri kalma. Sahih ya Syekh? نعم مع ذلك لا يستطيع أن يمكنوا أنفسهم في التاريخ حتى جاء الإسلام حتى بعث الله نبيا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Sehingga Allah mengutuskan Rasul walaupun tidak boleh membaca dan menulis, telah berjaya menempatkan Arab dalam bidang tarikh. Siapa terbayang orang Arab Badui yang tidak memakai kasut, yang bajunya compang-camping, yang mengikat kepalanya dengan tali seperti Rib'i bin Amir boleh berdiri. Man yastati' an yatasawwar ar-rajul atau rajulun badwiyin mithli Rib'i bin Amir waqafa amama Rustam wa qala fi wajhi Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila adlil Islam wa min dhiqid dunya ila syi'atid dunya wal akhirah. Siapa yang terbayang untuk suatu orang Arab Badui berdiri di hadapan panglima Parsi yang terkenal di dalam sejarah, kemudian menyatakan Allah lah yang telah menghantar kami untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Apabila orang Arab berjaya mengeluarkan min asabiyatil Arab, hamili da'watil Islam, hamili risalatin isaniyah, wa qala amaman nasil jam'a, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Apabila orang Arab dapat keluar daripada asabiyah Arab, fanatik kebangsaan Arab, berdiri di hadapan manusia dan menyatakan, membaca firman Allah Ta'ala, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, berkabilah-kabilah dan bersuku-suku, supaya kamu kenali antara satu sama lain. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa di kalangan kamu. Unzuru ila Abi Hanifah Nu'man bin Thabit. Lihatlah kepada Abi Hanifah. Hadha laysa minal Arab, wa innama hadha min abna'il ladhi arduhum fatahu al-Arab al-Muslimin. Huwa min abna'il Furs. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit bukan Arab. Tanah mereka telah dibuka oleh Arab, tetapi dia telah menjadi imam di dalam fiqh. Arab bukan penjajah. Dia tidak datang membuka negeri sebagai penjajah. Abu Hanifah walaupun anak kepada tanah yang dijajah, tapi ialah imam kepada kaum muslimin. Unzur ila Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Hadha laysa min al-Arab. Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari, bukan Arab. Unzur ila An-Nasa'i wa Tirmidzi wa Abi Dawud wa Ibn Majah. Semua Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i bukan Arab.
Kerana Arab bukan datang untuk menjajah, tetapi datang sebagai hamil risalat dakwah. Sebab itu walaupun Arab telah keluar daripada bumi-bumi berkenaan, tetapi Islam telah kekal di bumi tersebut. Seperti mana Islam kekal di daerah kita ini tanpa penjajahan. Kerana bukan tujuannya untuk mengambil tanah, tetapi tujuannya menjadi membawa dakwah dan risalah. Indama yakunu ashabur risalati wad da'wah fa asbaha lil arab sya'nun 'azimun fit tarikh. La yastati'u al arab wal muslimun an ya'udu ila tarikhumul majd illa min hadzal bab. Illa min hadzal madkhal. Tidak dapat untuk Arab kembali menjadi mulia dan orang Islam menjadi mulia, melainkan melalui pintu ini sahaja. Pintu penjajahan sudah tidak ada. Pintu penguasaan seni tidak ada. Tapi jika kita ashabur risalah, pembawa risalah, berjuang untuk membawa pada manusia apa yang Allah dan Rasul mahu daripada kehidupan ini, kita insya-Allah akan dapat menempatkan kedudukan kita, membina tamadun semula. Daripada situlah, daripada risalahnya, berkembangnya sains, teknologi, falsafah dan sebagainya. Bukan daripada falsafah berkembangnya agama, tapi daripada agama berkembangnya ilmu-ilmu yang lain. Sehingga mafhum ini dapat kita pasakkan di dalam diri kita semua, para du'at ayyuhal ulama wasada, hatta nastati' an nurassikha hadzal ma'na fi nufusina. Sehingga kita dapat memasukkan unsur ini di dalam diri kita. Wa nu'minu anna inna izzatana lillahi wa rasulihi wa lihadzal din. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita semua ini pembawa risalah agama. Dan insya-Allah tuan-tuan semua datang ke sini, dan kami mengharapkan jadikanlah Perlis ini sebagai satu tapak yang mana insya-Allah bersama-sama kita mengemeling tenaga untuk melakukan risalah dakwah. Saya mohon maaf. Wa akhiran samihni idza kana fi kalami asya la yu'jibukum aw la yaliqu an aqulahu. Fa ahlan wa sahlan maratan ukhra wa barakallahu fikum wa insyaallah naltaqi hadha al-yawm wa ba'da wa الشيخ ايضا نرحب بك. لا تكون هذه زيارة الأولى وأخيرة، وإنما هي زيارة الأولى وستكون بعدها مرارا وتكرارا من الزيارات إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. menjunjung kasih Tuhan. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Sahibus Samahah Profesor Dato' Arif Perkasa, Dato' Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, di atas ucap tama Multaqa sebentar tadi. Ampun tuanku yang berhormat para hadirin yang dihormati sekalian, Multaqa Ahlussunnah Asia Tenggara bersama Gabungan Ahlussunnah Malaysia, Gasma dan Rabita Ulama dan Dai ASEAN Ruda pada malam ini diteruskan dengan titah perasmian Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis. Untuk itu majlis dengan ini menjemput saya bersama Profesor Dato' Arif Perkasa, Dato' Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis, menghadap dan memohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Pemangku Raja Perlis untuk melapaskan titah perasmian. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnia dan inayah jua maka dapatlah kita bersama-sama pada malam yang sungguh indah lagi berbahagia ini. Pertama sekali saya ingin mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Exco, Divisi Hormat, para pimpinan dan ahli-ahli pertubuhan Gasma dan Ruda, serta semua yang sudi melapangkan masa.
Tadi Dr. Muhammad Zaitun dia sebut Exco tu apa? Ya. Exco, inilah Exco. Kalau di peringkat negara, parlimen. Ya, parlimen, kemudian menterinya, kabinetnya adalah menteri. Jadi kalau di peringkat negeri di Malaysia, dia ada Dewan Undangan Negeri, ya, untuk peringkat negeri. Dan Exco-nya dalam bahasa Melayu ialah Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jadi macam menteri lah bagi negeri, kabinet, kabinet negeri. Hadirin sekalian, saya mengambil ruang ini untuk mengucapkan ahlan wa sahlan ke negeri Perlis buat semua delegasi multaka ini. Saya bersyukur atas kesudian tuan-tuan memilih negeri ini sebagai tempat bermusyawarah demi kebaikan umat kita. Saya mengharapkan mudah-mudahan dengan lebih banyaknya persidangan, seminar dan seumpamanya dalam negeri Perlis akan mengangkat nama baik negeri ini dan apa yang lebih penting menjadikan negeri ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang multaka sekalian, saya amat besar hati melihat wajah tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan tokoh-tokoh umat Islam di tempat masing-masing di rantau Asia Tenggara ini, termasuk dari Indonesia, Thailand, Kemboja, Vietnam, Timor Leste dan Myanmar. Siapa di sini daripada Indonesia boleh angkat tangan? Banyak ni. Terima kasih. Dari Thailand? Banyak. Dari Kemboja? Saya baru pulang dari Kemboja, pergi ke SEA Games, tapi Malaysia kurang menyerlah kali ini. Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Filipin juga, maaf. Mabuhay. Besarlah harapan saya agar Perlis dapat menjadi pentas yang dapat mengukuhkan lagi ukhuwah Islamiah dan seterusnya membolehkan kita merealisasikan Perlis sebagai pentas ilmu dan syura umat di Nusantara ini. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan semua maklum bahawa pegangan Islam di Perlis ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam akidah, kita cenderung kepada mengikut jalan Salafus Soleh tanpa mengkafirkan atau mudah menyesatkan sama umat. Sementara dalam fiqh, Perlis bersikap terbuka, menerima keluasan pandangan hukum dari pelbagai mazhab, khususnya mazhab yang 4. Maksudnya dalam memilih pandangan beragama di negeri ini, di samping menilai keteguhan hujah dan dalil, juga mengambil kira realiti yang dihadapi oleh umat ini. Atas alasan ini juga kita percaya kita mempunyai ruang yang besar untuk berinteraksi dengan semua pihak yang menghormati fakta dan keluasan ilmu pengetahuan. Sidang multaka sekalian, datanglah lagi ke Perlis, marilah kita bekerjasama atas landasan ilmu dan syura untuk kebaikan umat Islam di Nusantara ini. Walaupun kita mempunyai batasan sempadan negara, namun akidah kita merentasi segala sempadan yang ada. Marilah kita gembelingkan tenaga dan usaha membangunkan dan memajukan ilmu dan dakwah di rantau kita ini. Dengan kepelbagaian latar dan pengalaman, kita akan dapat belajar antara satu sama lain. Dengan melihat dakwah dan umat merentasi sempadan kenegaraan, kita akan menikmati luas dan lebarnya kewujudan dan hubungan kita semua. Akhir titah, bagi yang kali pertama datang ke Perlis, siapa kali pertama datang ke Perlis? Banyak juga. Banyak juga. Alhamdulillah. Lihatlah masjid-masjid dan jemaahnya, lihat keindahan pemandangan yang menghijaukan dan bukit bukau yang memekau. Lihatlah ketenangan hidup yang ada dalam kalangan rakyat dan kesopanan mereka. Nikmatilah masakan dan makanan di sini dan jangan lupa merasai harum manis Perlis. Harum manis Perlis ni dulu kita selalu hadiah kepada kawan-kawan, tapi sekarang mahal nak hadiahkan. Jadi lepas musim baru kita bagi tahu kawan-kawan kita, kata, oh musim harum manis baru habis.
dan laksa serta ikan bakar di Kuala Perlis. Selamat bermultaqa, semoga banyak natijah dan hasil fikiran yang dapat kita semua manfaatkan. Mengakhiri titah, saya dengan ini merasmikan Multaqa Ahlus Sunnah Asia Tenggara pada malam ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.